Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, memetik satu kajian berkenaan perbezaan di antara kepimpinan operasi atau operational leadership dan kepimpinan strategik atau strategic leadership. Ia dikupas dengan terperinci oleh sarjana dan pakar kepimpinan Profesor Dr. Rozhan Othman di dalam bukunya Getting Ahead, Developing Competencies for Strategic Leadership, ada mengupas perbezaan di antara kedua-duanya. Antara yang utama adalah pertama, kesan tindakan itu sama ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang, short term atau long term. Kedua, juga dinyatakan bahawa strategic leadership melibatkan lebih tinggi ketidaktentuan atau ambiguity berbanding kepimpinan operasi. Pimpinan strategik perlu memikirkan kesan arahan atau dasar secara jangka masa panjang dan isu atau situasi yang dihadapi adalah pelbagai dan kadang-kadang di luar jangka. Baginda Nabi dianggap sebagai pimpinan strategik dan ini boleh dilihat dalam banyak situasi yang baginda tangani isu dan keadaan. Peristiwa penentuan laungan azan seperti yang pernah dikongsikan sebelum ini adalah satu peristiwa penting dan menggambarkan bagaimana baginda Nabi ibaratnya melepaskan para sahabat untuk menjana idea bagi kaedah memanggil orang ramai untuk solat berjamaah. Yang utama baginda perlu putuskan adalah prinsipnya sahaja. Di dalam peristiwa yang lain, bila mana seorang peminum arak dibawa ke hadapan Nabi dan dihukum secara pukulan. Ada sahabat yang memukul dengan tangan, selipar, bahkan dengan baju. Nabi sebagai pimpinan strategik hanya menegur kesilapan sahabat yang mencela pesalah tersebut. Kaedah pelaksanaan hukuman atau pengoperasian hukuman seperti yang diceritakan tadi tidak dihalang oleh baginda. Kedua-dua peristiwa ini ada direkodkan di dalam Sahih Bukhari. Tuan dan puan, mari kita keluarkan tips dan kaedah ditunjukkan oleh Nabi untuk dijadikan manual kehidupan dan bukan hanya sekadar sirah atau sejarah. Yang pertama, kepimpinan meliputi pimpinan strategik dan operasi. Tindakan-tindakan Nabi menumpukan kepada strategi berbanding pengoperasian, memberi ruang kepada para sahabat untuk lebih kreatif dan bersemangat dalam menghidupkan syiar Islam. Baginda sebagai ketua dan coach hanya menegur jika ada kesilapan sahaja. Yang kedua, apabila sahabat dilatih untuk menjana idea dan melaksanakannya dengan ruang autonomi diberikan oleh baginda, pembangunan kemahiran kepimpinan ditunjukkan oleh baginda kepada sahabat yang akan kelak menjadi pemimpin strategik di masa hadapan. Yang ketiga dan terakhir, kepimpinan Nabi dengan fokus kepada strategi dan dasar dapat diaplikasi sehingga ke hari ini secara mudah dan ilmu tersebut sesuai sepanjang zaman. Tuan dan puan, jelas kepada kita pelbagai teknik dan manual kehidupan dikaji dan dikeluarkan dari penyataan atau kata-kata baginda. Tindakan hatta cara akhlak yang ditunjukkan oleh baginda yang menarik semua orang, bahkan juga seteru Islam pada ketika itu. Gaya pengurusan dan kepimpinan baginda sesuai merentas zaman dan kelayak. Bahkan ianya kalis pandemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.